So hari ini kita pergi kepada subtopik yang ketiga, iaitu kita mencari luas segitiga. Tapi macam hari itu kita buat ulang kaji, sebenarnya untuk luas segitiga, kamu sudah belajar dua rumus. Semasa menengah rendah, kamu sudah belajar luas segitiga sama dengan setengah kali tapak kali tinggi. Dan dalam tajuk geometri koordinat, kamu belajar pula dia sama dengan setengah titik pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik pertama ulang semula. Okay, so sebenarnya untuk luas segitiga kamu sudah belajar lebih daripada satu rumus pun. Okay, tapi hari ini kita akan belajar lagi dua rumus untuk luas segitiga dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Ada masanya kita akan gunakan rumus pertama, ada masanya kita akan gunakan rumus dua. Okey, sebelum ini, rumus luas segitiga sama dengan setengah kali tapak kali tinggi. Kalau kita nak gunakan rumus ini, apakah syarat kepada segitiga kita? Apa segitiga boleh pakai saja rumus ini ke? Tak. Tak. Segitiga yang macam mana baru boleh? Segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga yang bersudut tegak. Sebab kita punya panjang dan kita punya tapak dan tinggi, dua sisi ini mesti bentuk serenjang, mesti bersudut dekat. So kalau dia bukan bersudut dekat, sekarang cikgu bagi satu segitiga umum, memang tak boleh lah. Okey, dan rumus kedua ini memang special case. Dia tak terhad kepada apa-apa segitiga, tapi masalahnya maklumat yang kita ada ialah kita ada koordinat dia. Baru kita pakai rumus ini. So biasanya rumus luas segitiga yang gunakan koordinat punya kita hanya jawab dalam tajuk geometri koordinat. Tajuk-tajuk lain kita jarang pakai dia. Okey, so hari ini kita akan belajar lagi dua rumus. Okey. Cikgu punya termometer kenapa asing Okay. So dua rumus ini kali ini dia tidak terhad kepada segitiga bersudut dekat. Apa-apa segitiga boleh gunakan. Dia macam petua sinus dan petua kosinus. Dia bebas untuk apa-apa segitiga. Okay. Beza di antara mereka ialah waktu soalan itu apa maklumat saya ada. So kalau kamu tengok rumus satu, maklumat yang kita ada ialah A, B huruf kecil, tapi C huruf besar. Kamu ingat lagi tak dalam petua sinus dan petua kosinus, apa beza huruf kecil dengan huruf besar? Huruf kecil panjang, huruf besar sudut. Ya, huruf kecil mewakili panjang dia, yang huruf besar itu mewakili sudut dia. So kalau sekarang cikgu bagi kamu satu segitiga, kamu ada dua sisi dan satu sudut, mungkin kamu boleh pakai rumus ini. Tapi pun kena tengok syarat dia. Kalau kamu tengok, cikgu ada satu segitiga. Kalau ini ialah A, maksudnya ini mesti sudut A. Pasangan kan? Kalau ini B, ini mesti sudut B. Sudut B di sini. So sudut C di mana? Tempat ini. Boleh. So akhirnya kamu akan tengok kalau saya nak gunakan rumus luas segitiga ini, maklumat saya mesti merupakan dua sisi dan sudut yang dikandungi oleh dua sisi itu. Kalau sekarang cikgu ada dua sisi, tapi cikgu ada dua sisi ini, tapi sudut yang cikgu ada di sebelah sini, cikgu boleh gunakan rumus ini tak? Tak. Tak boleh. So apa kita kena buat? Tarik dululah apa sudut ini. Ataupun awak ada berapa pilihan? Satu pilihan, pergilah cari sudut ini. Kalau kamu cari sudut ini, nanti kamu pakai dua sisi ini. Kamu pakai dua sisi ini dan sudut ini untuk rumus ini. Boleh juga. Ataupun kamu pergi cari sisi ini. Pergi cari sisi ini. Nanti saya pakai sisi ini dan sudut ini. Gunakan rumus pun boleh. Tapi nak terus buat memang tak boleh lah.
Okey, kamu perlu tambahan, sama ada kamu tambah sudut yang sesuai ataupun kamu cari sisi yang sesuai tambahan, lepas tu baru buat luas segitiga. Gunakan rumus ini. Okey, itu untuk rumus 2. Okey, pakai saja sebenarnya tak ada apa pun. Okey. Rumus segitiga ada satu lagi, nama dia ialah rumus Heron. Ini ialah rumus baru yang dimasukkan dalam sukatan tingkatan 5. Kalau kamu tanya abang kakak kamu, mereka tak tahu rumus ini sebab waktu mereka tidak belajar rumus ini. Okey. Rumus ini bila kita nak pakai, kalau kamu tengok kita ada A huruf kecil, B huruf kecil, C huruf kecil. Maksudnya kita ada apa? 3 sisi. Kalau kita ada ketiga-tiga sisi, maka tanpa tahu sudut dia pun, kita boleh gunakan rumus ini, rumus Heron untuk dapat jawapan dia. Hanya gunakan rumus Heron, kamu akan nampak sebelum dia nak buat luas segitiga, dia ada satu rumus ini. Kita perlu cari S, di mana S ini maksudnya ialah semi perimeter. Kenapa dia panggil semi perimeter? Kalau A tambah B tambah C kan perimeter. Kan kalau kita jumlahkan ketiga-tiga sisi, kita tengah cari perimeter segitiga kan. Tapi kita bahagi dua, separuh. So semi perimeter. Benda ini tak ada makna pun. Sebenarnya tujuannya hanya untuk kita nak cari luas segitiga nanti. So bila kamu dapat nilai S, so nanti awak akan masuk dia di sini. Masukkan sisi ABC, kira saja dapat jawapan. Okey, cikgu kena beritahu di sini dalam senarai rumus SPN nanti, maksudnya waktu exam, rumus pertama cikgu sangat pasti akan dipekarkan dalam exam. Rumus kedua ini, cikgu terpaksa kata question mark deh, cikgu tak tahu. So kalau boleh kamu hafal, kalau kamu nak pakai rumus ini. Sebab ini rumus baru. Rumus baru yang tak ada dalam sukatan lama. So bila dia tak ada dalam sukatan lama, saya tidak tahu untuk SPM kamu punya, adakah rumus ini akan dipekarkan. So kalau untuk rumus Heron ini, kamu ini grup pertama, so jadi mangsa lah tolonglah hafal rumus ini sendiri sebab cikgu tidak pasti rumus ini dikeluarkan dalam exam ataupun tidak. So kamu tak boleh kata nanti cikgu saya tak hafal rumus ini, exam keluar tak boleh buat sebab rumus tak dipekarkan. Kamu hafal lah sendiri sebab cikgu tak tahu. Exam nanti ada ke tak ada. Sebab dulu tak ada soal, tak ada rumus ini. So di sini hari ini cikgu ajar dua rumus untuk cari luas segitiga. Sebenarnya tak ada apa, main isi nombor aja. Hanya sekarang kamu kena faham lah. Kalau rumus satu ialah kita dapat dua sisi dan sudut yang dikandung oleh dua sisi itu. Saya pakai rumus pertama. Kalau saya ada ketiga-tiga sisi, saya gunakan rumus kedua. Kalau macam kes cikgu cerita di sebelah kiri ni, maksud saya, kalau sekarang cikgu bagi, katakan cikgu bagi sisi ini, cikgu bagi sisi ini, lepas itu cikgu bagi sudut ini, contohnya. Cikgu tak bagi sisi ini, biru punya cikgu tak bagi, sudut ini cikgu tak bagi, sudut ini cikgu tak bagi. So waktu ini rumus mana nak gunakan? Dia bergantung kepada awak lah. Sebab nak direct guna rumus satu pun tak boleh, rumus dua pun tak boleh. Sebab nak gunakan rumus satu, kita perlu dua sisi. Kalau macam ini, sudut mesti sudut atas ini. Tapi dia bukan bagi saya sudut atas ni. So tak boleh buat. Kalau saya nak pakai sudut yang dia bagi itu, saya kena perlu tahu berapa panjang garis biru itu. Dia tak bagi, saya tak boleh buat. So saya nak terus gunakan rumus satu, tak boleh. Nak gunakan rumus dua pun tak boleh. Sebab sisi saya tak cukup, saya perlu ada dua sisi. So terpulang kepada kamu, kalau soalan ini keluar dalam exam, lepas ini awak nak pakai rumus satu ke rumus dua. Sebab bergantung kepada apakah maklumat tambahan yang kamu nak cari lepas ini. Katakan kamu kata, cikgu saya nak cari panjang ini. Tak kisahlah apa cara kamu, tapi awak adalah cara dia, awak dapat panjang garis ini. So kalau awak ada panjang garis ini, terpulanglah. Nak gunakan rumus Heron boleh, tiga sisi sudah ada. Nak gunakan rumus pertama, kita pakai sisi atas ini, sisi bawah ini dan sudut ini. Bolehlah. Dua-dua rumus sesuka hati awak lah. Tak ada masalah. Dua-dua boleh. Kalau kamu kata, cikgu,
Okay. Okey, kamu kata, cikgu maklumat tambahan yang saya nak cari ialah sudut ini. Ialah sudut atas ini. Kalau itulah maklumat tambahan yang awak ada, yang awak cari lepas ini, minta maaflah, hanya boleh gunakan rumus 1. Rumus 2 tak sesuai sebab sisi tak cukup. Boleh? Kalau kamu kata, cikgu, saya bukan nak rumus, saya tak nak cari sudut atas ini. Saya tak nak cari dia. Saya nak cari sudut sini. Saya nak cari si sudut ini. Rumus mana sesuai? Rumus 1 sesuai? Rumus 2 sesuai? Minta maaf, semua tak sesuai. Kalau awak cari sudut ini, dia tak menolong kamu sebab rumus 1 masih tak cukup maklumat, rumus 2 pun tak cukup maklumat. Dua-dua tak sesuai digunakan. Okay? Boleh. So sekarang kita tengok contoh yang ada. Sekejap. Okay, kita tengok contoh yang ada. Cari luas segitiga. Okay, rumus di atas ni. Okay, contoh pertama. Sesuai rumus 1 ke rumus 2? 1. Rumus 1. Okay, mana satu ialah A kamu? A. .5 ataupun 5.5. Tak kisah. Janji 1. 1 ialah A, 1 ialah B lah. Siapa A, siapa B sebenarnya tak penting. Sebab kalau kamu label, ingat kalau label ini A, inilah sudut A. Label B, inilah sudut B. So betul lah inilah yang masuk C tu. Yang masuk C tu. Ataupun memang awak nampak lah macam cikgu cakap. Inilah dua. Inilah dua sisi kamu ambil. Sudut ialah sudut yang dikantongi oleh dua sisi itu. So pakai rumus sajalah, tak ada apalah. Okay. So kita pun buatlah luas. Cikgu nak atas sikit . Okay. So luas sama dengan setengah A. Terberlari pula. Setengah A 5.5. 5.5 B 7.5. Mana rumus saya hilang. Okey. Sin sudut C 73. Lepas tu tekan kalkulator ajalah, tak ada apalah. Okey, bagi saya jawapan dalam 2 dan 4 perpuluhan 19.72. Sudah dapat penghampiran senang aja Sebenarnya matematik tambahan tak susah. Tiap-tiap kali lepas tahu rumus, ganti rumus, kira. Lepas tu kadang-kadang soalan ganti rumus, selesai. Itu je kerjanya tiap-tiap hari. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kali ini cikgu bagi ketiga-tiga sisi. So sudut mana yang rumus mana yang sesuai digunakan? 1, 2. 2. Ingat kalau nak pakai rumus 2 dalam exam, tolong hafal sebab cikgu tak pasti exam ada ke tak ada. So nak pakai rumus 2, kamu ingat kamu tak boleh terus pergi kepada luas segitiga sebab kamu perlu cari dulu apakah semi perimeter kamu. So kamu pun buat je lah. Siapa ABC ni, sebab soalan ini sudah ada, kamu nak ikut dia pun boleh. Ikutlah, inilah A, inilah B, inilah C. Tapi sebenarnya awak sesuka hati pun tak apa So kita pun buatlah 7.8 tambah 12.3 tambah 6.5 bagi 2. Jawapan? 22.30. 22.30 putus tak, apa ni? Putus ke? Memang jadi panjang lagi. Tapi tak. habis 22.3 tak putus ke?
Cuba sekarang 78 tambah 12.3 tambah 6.5 bahagi 2. Benda kalau bahagi 2 tak mungkin tak putus. Bahagi 3 baru tak putus. Berapa? Saya dapat 13.3. Hai, macam mana kamu kira ni? Kira balik dua orang ni. Dua orang je yang lain tak jawab soalan saya. Dua tekan betul semula. lah 13.3. Apa yang panjang? Kuat kurungan. Luas. Okey, berapa? Oh, you bagi saya jawapan je. Jawapan Ha-ha. terakhir. Okey, berapa ni? 13. Ya, cepat sangat. Sorry? 13.3. Okey, 13.3. Okey. So lepas tu kita cari luas. Masuk saja rumus, tak ada apa pun. Asyik lari je dia. Okey. So di sini ya, S ini kalau boleh kamu jangan pundahkan sebab kalau kamu tengok rumus luas segitiga, S wujud 4 kali dah. So kalau kamu pundahkan di atas, teruk keadaan di bawah nanti ya. Jawapan akan jawab lari. 13.3 tolak A. Mana saya? Mana? Oh, sudah lari dah, tahu A di mana lah. Okay, kejap, cukup padat. Dia tak ikut cursor ni. Okay. A opposite dia 7.8 kurungan 13.3 tolak B 12.3 13.3 tolak C 6.5. Okey. Jangan lupa pastikan punca kuasa 2 bubuh rumah ini cukup panjang. Khasnya pelajar perempuan. Selalu suka pakai pembaris ya. Saya tak payah pakai pembaris. Macam cikgu freehand saja. Cikgu tak akan ukur kalau itu lulus tak lulus. Tak lulus pun tak tolak markah pun. Okey, so jawapan terakhir. Pastikan ingat bubuh kurungannya baru bubuh rumah itu sampai akhir Ragu-ragu. Berapa? Kamu ada dua cara tekan. Satu ialah kamu jangan tekan punca kuasa 2. Kamu tekan dulu 13.3 kurungan 13.3 tolak 7.8 sampai habis. Tekan sama dengan, dapat jawapan dulu. Baru square root. Punca kuasa 2 answer. Pun boleh. Kalau nak sekali tekan sampai habis punya, pastikan kamu pupul lagi satu kurungan di sini. Untuk beritahu kalkulator punca kuasa 2 kamu ni panjang sampai hujung. Kalau kamu tak pupuk kurungan nanti sampai 13.3 dia sudah berhenti lah. Dia tak tahu dia nak begitu panjang. Okey, jawapan? 22.30. 22.30. Oh, tadi yang you sebut itu. Betul ke yang seorang lagi? Cikgu harap 2 orang aja. Yang lain semua tidur. Betul Salah kamu 2 punya masalah. Okay. Kita pergi ugut pula. Kalau tidak, kalau tahu tak mau jawab bergurau aja. Okey, yang ketiga ni, cikgu bawa turun lah. Tak ada ruangan di sini. Mana mau saya? So, di mana pun tak tahu. Mana cursor saya? Oh, bawah sana nampak. Okey. Tiga ini. Okey, kali ini rasa nak pakai rumus mana? Terus gunakan rumus 1 boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau saya nak gunakan sudut 45 saja, saya kena ambil 5.6 dan sisi SR ini. Sisi SR ini. So saya tak cukup maklumat. Kalau saya gunakan dua sisi ini, 5.6, 4.7, cikgu perlu sudut T. Sini lagi tak payah cakap lah, tak cukup 2 maklumat pun. So rumus 1 tak boleh, rumus 2 pun tak boleh sebab rumus 2 perlu ketiga-tiga sisi. Saya baru ada 2 sisi. So kita perlu cari maklumat tambahan. Okey, sesuka hati kamu, cikgu ikut kamu. Kamu nak maklumat tambahan mana satu?
Kadang-kadang kamu kata, cikgu saya pun tak tahulah mana satu. Kalau tak tahu mana satu, tak apalah. Yang mana satu kamu erti cari. Sebab untuk satu segitiga, kita ada satu sudut, dua sudut, tiga sudut. Okay? Kita mesti ada 3 sudut dan 3 sisi. So untuk segitiga ini, sekarang saya perlu cari maklumat tambahan untuk cari luas. Cikgu hanya mungkin cari sudut T, sudut A ataupun sisi SA. 3 benda ini aja. So kalau kamu kata, cikgu saya pun tak tahu mana satu nak buat, ingat nak cari satu tapi tak erti. Ingat nak cari tu tak erti. Tak apalah, awak fikir mana satu awak erti. Sudut T, sudut A, panjang SA. Mana satu kamu erti buat? Nak buat itu, fikirlah petua sinus ke, petua kosinus ke, jumlah sudut 180 darjah ke? Okey, mana satu? Mana satu kamu erti buat? Bagilah cadangan. Oh, jangan menangis. Sesama ni. Okey, jom. 1, 2, 3. Sudut T, sudut A, panjang SA. Mana satu kamu tahu? Petua sinus. Petua kosinus. Petua sinus. Petua sinus. Untuk cari sudut R. sudut A. Okey, tak apa, kita cari dulu. Daripada kita jam situ 5 minit tak tahu nak buat apa, kita cari maklumat tambahan dulu. Paling banyak maklumat itu tak pakai, cari lagi yang lain. Itu saja sebenarnya. Okey, so kita buat itu dulu. Pakai tak kisah. Daripada saya tak buat langsung. Saya gunakan petua sinus untuk cari B ni Okey, so macam mana? Kamu tengok nota sendiri saya cikgu susah nak grow ni. Okey. So macam mana? Okey, kita nak cari itu mesti sin sudut A ni cikgu, kalau short form cikgu tulis macam ini aja lah ya. Kalau sudut A, apakah sisi pasangan dia? 5.6. Okey, 5.6. Okey, sebelah sini atas Atas 4.7. 4.7, bawah sin 45. 45. Okey. So siapa yang kalau tak boleh cuba gunakan shift calculate Okey, kita jumpa buat manual. Macam mana? Darab silang. Sorry, kenapa? Okey, dah. Sebenarnya kalau kamu tengok petua sinus kerja pertama memang tak ada silang, tak ada apa lah. Sudut A sama dengan 5.6 sin 45. Okey, lepas tu sin A ialah 5. maka nak pindah 4.7 Bahagi. tanpa tolak darab bahagi. Okey, bahagi. So, kamu boleh tekan kalkulator tapi jangan tulis jawapan di sinilah. Kalau tulis jawapan, pastikan tulis banyak sikit. Lepas tu macam nak pindahkan sin? Shift sin. Okey, jawapan? $57.41. Okey. Tapi kamu jangan lupa, kamu sekarang gunakan petua sinus untuk cari sudut. So check balik. Gambar raja ini soalan yang bagi. So kita boleh tengok saja gambar raja. Kawasan sudut itu sudut tirus ke sudut cakar? Tirus. Sudut tirus. Maksudnya okey lah. Memang itulah jawapan kalkulator, ialah jawapan yang kita nak. Boleh Kamu sentiasa kena alert kepada ini. Tak ada orang remind kamu punya Gunakan petua sinus, cari sudut, tolong mata tengok balik. Sudut tirus ke sudut cakar? Kalau sudut cakar jangan lupa buat 180, tolak dia.
Sebab soalan ini Kambaraja diberi. Okey. Okey, so kita sudah ada sudut ini. Okey, cikgu masukkan nilai. Allah. Okey. Cikgu masukkan nilai dia. Kadang-kadang memang macam ini ya, bila kamu dapat jawapan, kamu masukkan nilai itu dalam Kambaraja supaya dia menolong kamu fikir idea dia. Okey. Dengan tapak sudut ini, adakah dia menolong awak cari luas segitiga? Tengok balik rumus 1. Okey ke? Tak. Tak. Rumus 2? Tak. Maksudnya makhluk ini tidak tolong kita buat sementara waktu lah. Okey. So, okey, tak jadi 57.41. Cuba fikir, mana satu kamu erti? Tinggal lagi 2 peluang. Satu tempat T dengan sisi SR. Mana satu sekarang kamu erti buat? Sudut T. Sudut T. Macam mana? 180 tolak 45 tolak 5. Sudut T. Sudut STR. Ini ataupun sudut T sama dengan 180 tolak 45 tolak 50. So sebenarnya tadi awak cari itu bukan sia-sia, ada kegunaan dia. Tanpa tahu sudut A, awak tak akan tahu sudut T. So ada kegunaan. Walaupun waktu tu tak tahu apa kegunaan kan. Berapa nilai? 77.6. 57.6. 77.6. 77 point? 6. Macam mana boleh 6? Ada 2 tempat perpuluhan di situ. 5. 57.41 lah. 59. 59 kan? Betul. Kalau macam dia jadi 1 tempat perpuluhan. So kita tahu tempat ini ialah 77.59. Sekarang tengok balik. Boleh ke gunakan rumus 1 ataupun rumus 2? Rumus 1. Tak boleh lagi? Rumus 1 sudah boleh. Di mana yang eloknya kita pakai sisi mana? Itulah 2 sisi kan. So kita akan gunakan sisi 5 point. Apa ni? Kejap. Kita akan gunakan sisi 5.6 dan 4.7 lah. Itu 2 sisi kita tahu. So sudut ada 3. Mana satu sepatutnya digunakan? 77.59. Itulah yang tadi yang terakhir kita cari itu. So lepas tu baru kita pergi luas segitiga sama dengan setengah kali 5.6 kali 4.7 sin 77.59. Okey, jawapan 2 tempat perpuluhan ya. Okey, jawapan 12.85. Okey, kalau nak tulis unit dia ialah sentimeter persegi sebab ini luas. Kalau tak pasti macam mana tulis unit, tak tulis. Hanya siapa kalau nak tulis unit sebab kita punya panjang ialah sentimeter, so luas sepatutnya sentimeter persegi lah. Tak pasti tak payah tulis untuk standard SPM Tulis kena pastikan betul. Okey, ada masalah untuk cari luas segitiga? So kamu kena tahu ada kemahiran lah bila nak gunakan rumus pertama, bila nak gunakan rumus kedua. Dan memang ada soalan nak terus pakai macam contoh C tadi nak terus pakai tak boleh. Bila tak terus pakai tak boleh, kamu pergi fikirlah apakah maklumat tambahan. Gunakan petua sinus, petua kosinus. Biasanya 3 ini. Petua sinus, petua kosinus dan satu lagi jumlah sudut 180 darjah. Fikirlah antara ini, carilah sudut-sudut yang kita nak. Kadang-kadang kita kata, cikgu saya nak sudut T.
Tapi saya nak buat tak erti. Petua sinus tak boleh. Petua kosinus macam tak boleh. 180 tolak pun macam tak boleh. Itu maksudnya tak apalah. Pergi cari sudut lain dulu. Macam tadi kan, pergi cari sudut A dulu. Bila dapat sudut A, baru boleh cari sudut T. Maksudnya dia sebelum sampai langkah itu ada 2 langkah sebelum dia. Buat kamu pening. Ya? Yeah? So itu berkaitan dengan luas segitiga. So latihan hari ini, okay, soalan pertama macam tadilah sebenarnya. Okay, satu boleh gunakan petua pertama, satu boleh gunakan petua kedua, satu lagi cikgu tak boleh pakai rumus terus punya. Kamu fikirlah apa kena cari dulu. Okay, soalan 2. Cikgu tak pernah contoh ini kepada kamu, tapi ada orang boleh buat. Soalan 2. Cari apakah panjang AB kalau luas ialah 37. So, siapa ada idea? Guna rumus pertama. Gunakan rumus 1 itu aja lah. Tak ada apa sebenarnya. Matematik tiap kali macam ini aja. Apa kalau rumus dia AB 15.6 sin 28 sama dengan, kali ini saya tahu jawapan. So kalau keadaan macam ini, kiri kanan ada, kita kena selesaikanlah, kena pindah-pindah lah. Itu saja. Walaupun cikgu tak contoh terperinci. Sama saja. Soalan 3 pun satu contoh soalan, cikgu bagi luas, cikgu tanya sudut. Cikgu tanya sudut PQR. Pakai saja rumus, tak ada apa. Okey. So ini latihan untuk hari ini, soalan 1, 2, 3. Lepas itu apa latihan? Okey. So latihan hari ini ialah 9.3.1. Okey. Sebenarnya tajuk ini cikgu sudah habis mengajar. Okay. Tapi kita akan lepas ini minggu depan kita akan pergi tengok soalan-soalan bentuk SPM ya. So untuk hujung minggu ini selain daripada kamu siapkan 9.3.1, cikgu nak kamu buat juga kejap cikgu tutup dulu.